المستقيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شعبان وبلغنا رمضان آمين. Baik, ayat 13-14. Kemudian ayat 15 dia kembali balik cerita ayat 7 sampai 12 ataupun ayat 7, 8, 9. Kita tengok nanti macam tafsir ni dia masih lagi mentafsirkan ayat 7 dan ayat 15, 16, 17 tu, bahkan 18. Kita tengok dulu. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum, dan sungguh-sungguh kami telah binasakan al-qurun, kurun-kurun, maknanya objek tu. Kami telah binasakan beberapa kurun sebelum kamu. Takkan Allah binasakan kurun? Kita nak terjemah macam mana? Kurun tu bukan Allah binasakan kurun tu, Allah binasakan umat di kurun itu. Makna tu kita kata walaqad ahlakna ummatal qurun, umat-umat kurun tersebut. Ummatal qurun atau nasal qurun, orang-orang di kurun tersebut sebelum kamu. Kenapa Allah binasa? Bila Allah binasa, dan kenapa soalan, 3 soalan dari situ. Allah binasakan umat sebelum, ada 3 soalan. Soalan bila Allah binasa. Soalan kedua, soalan kedua apa? Kenapa Allah binasa? Bila, kenapa, dan bagaimana? Ada 3 tu soalan. Itu kan tak soalan kita tu. Kita tengok. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum. Habis tu soalan tadi datang kerana ayat lepas tu. Allah binasa umat-umat dulu bila? Lamma zalamu, setelah mereka melakukan kezaliman. Mereka melakukan kezaliman, Allah tak binasa lagi. Ada soalan kedua. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Apakah dengan kezaliman itu terus Allah azab? Tak. Sebelum Allah azab, Allah datangkan kepada mereka peringatan. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul, utusan kepada mereka, bil bayyinat, dengan bukti-bukti kebenaran 2. Pertama, kebenaran mereka itu salah. Yang kedua, kebenaran agama Islam, yang agama Allah, agama Islam yang didatangkan oleh Rasul Ridwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka beriman tak bila Rasul-Rasul itu memperjelaskan
bukti-bukti mereka itu salah, dan Rasul menjelaskan mereka kena buat dengan cara yang disampaikan oleh Rasul. Apa dia panggil? Kesan dakwah itu bagaimana? Allah kata, wa ma kanu liyu'minu. Hasilnya tidaklah mereka itu makanu itu macam makanlah juga. Kalau makan tak pernah berlaku, tak pernah berubah. Wa makanu tidak menyebabkan mereka itu berubah untuk liyu'minu, untuk mereka beriman. Kita tengok mana-mana umat kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami akan membalas akan kaum yang berdosa ini. Maknanya kaum yang berdosa, mana-mana kaum Allah akan balas setelah 3 perkara mereka buat. Pertama, mereka melakukan kezaliman di bumi tersebut. Apa zalim yang paling besar yang berlaku dalam masyarakat yang dianggap zalim? Syirik kepada Allah. Zalim kata ulama, asyirku billah, syirik dengan Allah, itulah zalim yang paling besar. Ataupun zalim yang selepas syirik ialah al-ma'asi, maksiat, melakukan penderhakaan terhadap agama Allah, tidak menghukum dengan hukum Allah, itu zalim. Merasakan hukum Allah tidak perlu, itu zalim. Lamma zalamu, lalu selepas itu waja'athum rusuluhum, Allah tidak balas terus. Allah datangkan peringatan oleh Rasul-Rasul bil bayyinat, dengan fakta, bawa fakta-fakta bahawa yang kita buat ini salah, dia kena ikut agama 100%. Tak boleh agama Islam dihukum oleh orang bukan Islam, tak boleh. Syariat yang dibawa oleh Islam kena dihukum oleh orang yang faham syariat, bukan orang yang bukan Islam melaksanakan hukum syariat. Jadi didatangkan kepada mereka fakta-fakta bahawa mahkamah syariah perlu. Tak ikut juga. Wa ma kanu liyu'minu, mereka tak ikut juga. Ini bahaya. Kalau kita kias dengan hari ini, kena kaji dulu isu mahkamah hari ini. Kalau betul undang-undang sivil itu sama dengan Islam, ikut 100%, tak panggil sivil ke, panggil syariah. Tapi kalau dia tidak betul ataupun dilaksanakan oleh non-Muslim dan dia itu tidak menepati undang-undang yang dibawa oleh Rasul, maka ia dikira wa ma kanu liyu'minu, mereka tidak ikut. Maka inilah yang kita takutnya. Jadi pihak-pihak yang berwajib kena buat kajian, kena buat penyelidikan, kena buat fakta. Dan mudah-mudahan orang yang mendakwa, yang mengatakan mahkamah yang ada itu Islamik ataupun telah menuju Islam, kena buktikan. Kalau tidak, kita takut binasa kita disebabkan orang-orang yang al-mujrim, orang yang melakukan kesalahan, dengan tidak menghukum dengan buat orang yang buat keputusan itu tak ikut Islam dikira mujrimi, dan orang yang melakukan kesalahan tetapi tidak dihukum dengan hukum Islam juga dengan mujrimi. Ini kita tengok ayat ini. Jadi 3 tu, lamma zalamu waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Kalau dia beriman, okey. Tapi kalau tak beriman, maka binasalah kaum tersebut, kata Allah Subhanahu Wa Taala.
Lepas kaum itu binasa, thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi, kemudian kami jadikan kamu khala'if, pengganti. Khalifah, khalaif daripada khalifah, penggantilah di bumi selepas mereka. Allah jadikan kamu pengganti selepas mereka ialah tujuan apa? Linanzura, untuk kami tengok kaifa ta'malu, bagaimana kamu buat kerja. Jadi orang-orang Islamik pun kalau diberi kuasa tapi dia buat kerja tak sama dengan dia plan, bahaya juga. Nah, dulu orang-orang yang dibinasakan Allah, dia bila didatangkan Rasul dia tak ikut. Bila tak ikut Allah binasa. Bila Allah binasa, tak ada lah pimpinan, maka didatangkan kamu sebagai pimpinan. Tujuannya untuk tengok apa yang kamu berjuang itu benar ataupun tidak. Gitu. Ini kaedah yang Allah Subhanahu Taala buat di mana-mana dunia ini. Dan kalau hak dulu tu rosak, tak ikut Islam, ada pejuang-pejuang Islam. Bila pejuang-pejuang Islam itu diberi kuasa, adakah mereka melaksanakan kuasa mengikut apa yang mereka plan? Allah memandang, linanzura, untuk kami tengok. Nanzura ni untuk kami kenal pasti, betul tak mereka laksanakan apa yang mereka rancang itu. Jadi seolah-olah realiti yang ada pada masyarakat kita pun boleh kita tengok dengan hujah-hujah ni. Kemudian dalam ayat berikut, kita macam dia bawa balik ke ayat 7 tu. Wa idza tutla alaihim ayatina. Jadi ayat 13-14 dia cerita tentang bagaimana Allah binasa satu umat, Allah ganti dengan umat yang baru. Umat yang baru, adakah mereka melaksanakan perintah Allah? Allah pandang, Allah lihat, Allah memberi perhatian. Tiba-tiba ayat 15, wa idza tutla alaihim. Kita nak bawa ke mana ayat ini? Dan apabila dibaca ke atas mereka ayatuna, ayat-ayat Quran, bayinat, hal. Bayinat itu sebagai hal, sebagai penjelasan, fakta, bukti. Bila dibaca ke atas mereka ayat-ayat kami, ahli tafsir mengatakan ayat Quran lah. Bayinat itu hal, jumlah hal, ataupun kalimah yang duduk di dalam ayat sebagai penerang kepada ayat. Maknanya ayat-ayat kami itu sebagai penerangan. Tiba-tiba datang, qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Alladhina la yarjuna liqa'ana ni ialah ayat 7. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Seolah-olah ayat ini masih lagi dikait dengan ayat 7. Kan? Ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Seolah-olah ini tafsir. Maknanya orang yang la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang mereka itu tidak percaya adanya hari pertemuan dengan Allah, mereka akan, bila dibaca ke atas mereka ayat-ayat sebagai bukti, mereka akan memberi kritikan. Qala ini dia kritik. Apa kritikan dia? Cabar. Apa cabaran dia? Ikti. Ini baca ikti. Ikti. Atta ya'ti. Atta. Daripada atta ya'ti, ikti. Dari sudut tajwid betul kata anda tak dengar tadi.
Ada satu ayat mana pada baca iti kan, iti. Oh ni iti kan iti. Rasa setepat tu je nak tengok ayat mana. Kalau dari sudut kaedah Arab tak salah baca iti, cuma dalam Quran cek balik iti tak salah makna. Iti memang asal kaedah Arab atau yati iti. Kalau ada satu lagi ati Muhammadan al-wasilah. Ati itu daripada atah wazan af'ala. Ni atah wazan fa'ala yaf'alu. If'al. Fa'ala yaf'alu if'al. Atah ya'ti fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Atah ya'ti i'ti. Atah yu'ti ati. Ni i'ti. I'ti ni dia kata apa? Kita nak terjemah apa? Bawa Quran tapi tak nak Quran ni. Allah sampai dia. Orang yang tak nak, dia tak percaya adanya hari perjumpaan, dia tak mengharap jumpa dia. Quran dia tak nak. Ghairu hadha. Nak Quran lain. Allah. Kenapa nak Quran lain? Dia saja dia tu buat hal. Au badil ataupun tukar. Maka macam mana nak jawab orang yang begini? Orang yang ayat 7 tu nak jawab. Kata Allah, qul, jawab wahai Muhammad, jawab wahai umat Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ma yakun, tak mungkin, tidak mungkin, ma yakun, tidak akan berlaku sekali-kali li kepadaku, bagiku, an ubaddilahu, untuk ubaddil, aku menukarkannya, min tilqa'i nafsi, dari menukar tu dengan kehendak diriku. Tak boleh. Allah tukar ayat kan? Allah tukar ayat, tapi dengan kehendak Allah. Kehendak aku tak boleh. Allah beri yang tu je lah. Kan dalam ayat surah Baqarah tu Allah tukar kan? Allah boleh tukar. Ayat nasah mansukh tu. Ayat berapa? Allah boleh tukar, tapi min tilqa'i nafsi aku tak boleh buat. Ayat nasah mansukh ayat berapa? Muka surat 17 ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Maknanya Allah boleh tukar, Allah boleh nasakh, buang, tapi kata Nabi diajak oleh Allah, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tak boleh, tak akan mungkin berlaku aku menukar ikut kehendak. Tilqa'i nafsi ni ikut sendiri. Macam kita tak puas hati ayat ni, kita tukar. Tak boleh. Allah yang akan tukar ayat dengan menasahkan ayat sebelum ni. Macam ayat 106 surah Al-Baqarah tu, nasah au nunsiha na'ti bi khairin. Itu tukarlah tu, badallah tu. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Quran ialah in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku itu tidak, itu nafi. Yang in dia panggil nafi lah. Macam nafi dengan isbat. In attabi'u, tidak aku ikut, bukan ikut illa ma yuha, kecuali apa yang diwahyukan ilayya kepadaku. Itu je tukar aku. Aku tak boleh ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tak mungkin sekali-kali aku tukar ikut kehendakku.
Aku tidak ikut kecuali apa yang diwahyu kepadaku. Ini jawapan kepada orang yang sifat pada ayat 7 tu. Innal ladina la yarjuna liqa. Dia akan kritik, kritikan itu boleh dijawab dengan ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tak mungkin bagiku untuk aku menukar ayat-ayat itu ikut kehendak diriku. In attabi'u, itu pun jawab lagi tu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Dan jawab lagi, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Sesungguhnya akhafu, aku takut in asaitu, jika aku mengkhianati rabbi Tuhanku. Asaitu itu buat maksiat, khianat, buat maksiat. Aku mengkhianati rabbi. Adzabaku, adzab tu bagi atas, adzab yaumin adzim tu dia maf'ul kepada akhaf tu. Kalau buat in asaitu, dia akan ayat straight. Maknanya inni akhafu, saya takut apa? Adzab yaumin adzim in asaitu. In asaitu. Makna in asaitu tu boleh letak di akhir, boleh letak di awal. Dua-dua betul. Tetapi kenapa Al-Quran memilih in asaitu diletak sebelum maf'ul? Sebelum maf'ul. Diletak, dihalang, dijadikan penghadap, pemisah antara akhaf dengan azab. Akhaf tu fi'il fa'il, adab maf'ul bih. Dipagari antara ayat sempurna itu dengan perkataan in asaitu rabbi, jika aku melanggari Tuhanku, perintah Tuhanku. Kenapa didahulukan sedangkan boleh diletakkan di akhir? Tujuannya berat dosa orang yang melanggar perintah Allah ni. Berat dosa, besar dosa orang yang tahu kesalahan tetapi langgar juga dengan takwilan-takwilan, seperti mengatakan bahawa aurat itu kemaluan je. Dia tak erti tentang agama, dia mengatakan demikian. Dan dia tak habis, dia tak belajar, tapi dia kata dengan mengisbatkan berlawanan dengan para ulama, aurat wanita itu bukan kemaluan je. Dia kata asalnya aurat manusia itu kemaluan je, untuk situ je, macam orang putih duk pakai. Jadi kalau itu asal itu Rabbi, dia akan menimpa anak. Itu jawapan yang dikehendaki oleh Nabi menjawab kepada isu tukar Quran tu, tukar Quran ataupun bawa Quran lain. Kena jawab kena jawab ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Jawab yang kedua, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Jawab yang ketiga, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Ada lagi jawab pada qul, ada lagi qul yang kedua. Qul yang pertama ma yakunu li, qul yang kedua law syaa Allah ma talautuhu alaikum. Ikutkan kalau Allah kehendaki, law syaa Allah ma talautuhu. Ma tu ma apa? Manafi juga. Tidak aku baca. Talau tu, tala yatlu, tala, asalnya tala. Talau tu, saya baca. Tidak saya bacakan nyonya tu Quran lah, ataupun Quran. Alaikum. Kalau Allah kendaki, ma talautuhu alaikum, aku tak baca ke atas kamu. Wala adrakum bih, dan tidak juga dia Allah
mem, uh, menurunkan adra ni, tidak memberi kepada kamu dengan Quran itu melalui aku. Kalau Allah, kalau Allah nak buat tak turun Quran pun, aku tak baca kat atas kamu pun boleh berlaku. Tapi bersyukur sangat kita ni kerana Allah beri Quran. Tiba-tiba kamu nak suruh tukar Quran lain, ya Allah, ataupun bawa Quran lain, tiga Quran ghairi hada, tukarlah, ambil al-badil. Teruklah ni orang-orang yang tidak mengharap orang syirik nak suruh tukar. Tak tahu. Semalam dah dengar dalam radio IT kisah seorang yang masuk Islam, kan? Petang semalam, mungkin sahabat-sahabat dengar juga. Dia kata dia masa kecil orang Kedah, dia nak masuk Islam pada kecil, sekolah rendah lagi. Dia tanya mak dia, boleh tak saya nak masuk agama lain, agama Buddha? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak saya nak masuk? Kalau agama Kristian, boleh. Kalau agama Islam, itu tak boleh. Kenapa itu berlaku? Kan? Hak lain boleh semua agama, tapi Islam tak boleh. Ini realiti apa yang berlaku dihadapi oleh sahabat. Anda tak ingat nama semalam, kalau sahabat dengar ayat semalam petang, dia ada kisah bagaimana seorang saudara kita bangsa India yang masuk Islam. Mak dia tanya mak dia semua setuju agama lain, tapi Islam tak setuju. Kenapakah Islam itu berat sangat bagi manusia? Kerana antaranya lah, kita belajar ayat-ayat kan, kerana syaitan agama lain ni syaitan setuju. Kalau agama Islam syaitan tidak setuju. Jadi orang-orang yang la yarjuna liqa'ana ni, tidak mengharap nak jumpa Allah, syaitan sukalah. Jadi kalau dalam ayat 16 ni, law syaa Allah ma talawtuhu alaikum, kalau Allah nak buat, boleh Allah tak utuh aku ni untuk baca kepada kamu. Bahkan wa ma adrakum bihi, Allah tak beri pun Quran kepada kamu. Tak payah nak minta tukarlah, syukur je Allah beri Quran ni. Allah boleh dia tak nak beri Quran, wa ma adrakum bihi. Allah boleh tak utus aku untuk aku baca kat atas kamu ni. Faqad labithtu fikum umrah, maka sungguh-sungguh labithtu, aku telah tinggal. Labithtu ni sakantu ataupun ishtu, aku telah hidup bersama kamu, fikum, di kalangan kamu ni, umrah, sepanjang hidupku, selama beberapa tahun. Dia disebut dalam tafsir 40 tahun. Maknanya semasa Nabi baca ayat ini, Nabi diutuskan pada umur 40 tahun. Min qablihi, 40 tahun sebelum ni, labistu fikum, aku tinggal bersama-sama kamu 40 tahun. Hari ini baru aku dilantik menjadi Rasul. Afala taqilun, tidakkah kamu boleh berfikir, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Yahudi, wahai umat manusia seluruhnya. Faman azlam, siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang iftara, dia mengubah, mengada-ngadakan Allah atas Allah, maknanya ala dinillah, kadibah, pembohongan. Orang yang paling zalim ialah orang yang iftara, mengada-ngadakan terhadap agama Allah, pembohongan. Ini tengoklah kes-kes yang timbul hari ini pelik-pelik. Takut ada nilai-nilai iftara ala Allah, kadibah. Hukum Allah lain, buat lain. Wa apa ni? Au kadzdzaba bi ayati,
ataupun dia mendusta dengan ayat-ayat. Tak erti tapi bawa nas Quran. Orang kafir pun berani bawa nas Quran. Tak erti. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya innahu tu buat hu tu dia tidak ada makna tu. Innahu sesungguhnya, nya siapa? Tak ada. Itu tadzin dia panggil, tadzinul ayat. Sesungguhnya ia mungkin suasana yang berlaku ni, la yuflihul mujrimun, tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan kesalahan. Wa ya'buduna min dunillah. Ini dia syarah ayat 18 ni, syarah alladzina la yarjuna liqa'ana ni, dia selain daripada dia tidak harap jumpa Allah, wa ya'buduna min dunillah, mereka itu menyembah selain pada Allah. Kita dah baca ayat 7 ni kan, la alladzi innal ladzina la yarjuna liqa'ana ni, orang yang tidak mengharap berjumpa dengan Allah ni, dia syirik, dia ahli syirik. Apa makna syirik? Iaitu wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah bukan Allah, selain Allah. Selain Allah itu nilai dia pada Allah ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak memberi apa-apa mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan dia juga tidak memberi manfaat kepada mereka. Memang tak ada guna pun sembah berhala tu, tetapi mereka berhujah begini. Wa yaqulun, mereka berhujah dengan berkata, haula'i syufa'auna, Tuhan-Tuhan yang kami sembah inilah yang akan menjadi syafaat kepada kami indallah, bila jumpa Allah nanti. Oh, dia kata ini syafaat, ini batu boleh jadi syafaat. Allahu Akbar. Ataupun patung-patung yang mereka sembah boleh jadi syafaat. Allah kata apa kepada Nabi? Orang yang berkata haula'i syufa'auna indallah ni, kau jawab gini wahai Muhammad, atunabbi'una Allah, apakah kamu nak beritahu Allah? Tunabbi'un, nabba'a yunabbi', kamu nak beritahu Allah bima la ya'lam, dengan sesuatu yang dia tak tahu? Mumi, wahai penyembah-penyembah selain daripada Allah, mu nak ajar Allah kah? Kerana Allah tak erti. La ya'lam Allah, kerana dengan sebab Allah tak tahu apa yang berlaku di langit dan apa yang berlaku di bumi, kamu nak ajar Allah, wahai Tuhan, aku sembah ini, berhala-berhala ni, dialah yang akan menjadi penolong kami di sisi engkau. Kamu nak ajak Allah kan? Kerana Allah tak tahu. Wah, ini satu kata-kata yang beratlah daripada Allah. Kata sindiran, kata ejekan yang sangat-sangat menghinakan mereka. Subhanahu wa ta'ala amma yushriku, maha suci Tuhan Allah dan maha mulia Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Itulah yang dikatakan syirik, sembah selain pada Allah dalam keadaan memberi hujah, itu syufa'at. Syufa'at jamak syafi'. Asy-syafi' syufa'at, yang memberi syafaat dia panggil asy-syafi', ataupun syafi'. Syafi' syufa'at, alim ulama, syafi' syufa'at indallah. Itu maha suci Allah daripada perbuatan demikian. Jadi kita nampak ayat 15, 16, 17, 18 ni masih dikaitkan dengan ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Comok selang-selikan cerita ini dengan ayat 11, 12, 13, 14.
Disanselikan. Ayat sebelah dalam menceritakan isu ayat 7 diselang-selikan dengan ayat sebelah mengenai Allah boleh menyegerakan, tapi Allah tidak segerakan azab kepada orang yang buat jahat, orang yang syirik. Ataupun dia masih lagi ayat sebelah ni masih berkait dengan orang yang syirik di atas tu, kan? Wa idza massal insanu dhurru, ayat 12, isu lain ke isu yang boleh dikaitkan dengan ayat 7. Apabila manusia ditimpa musibah, dia doa Allah, tak syirik masa tu. Doa Allah terus, tak doa dah berhala. Maknanya ayat 12 boleh dimasukkan juga ke dalam ayat 7. Orang yang syirik ni, bila dia kena musibah, tak ada dah, tak pergi sembah berhala dah. Sembah Tuhan dah, minta pada Allah. Tapi masa sembah berhala, bila minta dalam keadaan susah, minta kepada Allah. Bila Allah buat, falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'lam yad'una, berubah seperti sebelum ni juga. Jadi ayat 11, 12 secara tak langsung masih berkait dengan ayat 7. Sifat-sifat orang syirik ni, masa syirik duk sembah lain pada Allah, masa di ujian cari Allah. Kalau dia duduk dalam keadaan nak tenggelam dalam laut, nak ombak besar, dia tak pergi dah, wahai Tuhanku, sembah berhala dah, pergi sembah Allah, minta pada Allah. Bangun, duduk, tidur pun minta pada Allah. Bila dibuka, kembali seperti mana dulu, syirik balik. Inilah perangai. Maknanya ayat 11 masih lagi berkait dengan ayat 7, perangai orang syirik ni. Cuma ayat 13 je. 13 ni sesungguhnya kalau kita nak sabun pun boleh lah rasa. Bukan rasa lah, maknanya kita tengok. Maknanya Allah nak sedarkan orang-orang yang syirik tu, mu ni masa sehat duk sembah lain pada Allah, masa sakit, masa susah cari Allah. Bila Allah selamatkan daripada susah, kembali syirik lagi. Mu kena ingat ayat 13-14 ni. Ambil juga. Sesungguhnya kami telah membinasakan kurun-kurun sebelum kamu kerana mereka zalim. Zalim mereka apa? Syirik, kan? Dan Rasul datang untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak beriman. Begitulah balasan orang yang zalim. Maknanya orang zalim pada umat sebelum dan zalim pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah gantikan ayat 14 tu dengan orang lain. Selepas tu bagaimana mereka bertindak, Allah memandangnya. Sama ada kita nak jadikan ayat 13-14 ini, dia kata macam selingan, ataupun sebahagian daripada peringatan kepada ayat 7, 8, 9, 10 tu. Dua-dua boleh anda nampak, boleh sebagai peringatan, ataupun nak jadikan selingan kepada kita yang membaca Quran ini. Kalau kita rasa sombong, kita rasa kita pandai daripada Allah. Umat-umat dulu pun pandai, tapi dia zalim, dia syirik. Rasul datang pada mereka pun mereka tidak ikut Rasul, maka Allah binasakan mereka. Kamu yang datang sekarang ni sebagai ganti pada umat sebelum tu, Allah pandang macam mana kamu melaksanakan pimpinan sebagai khalifah tu. Kalau kamu ikut mereka yang sama, kamu dibinasakan. Tetapi kalau kamu ikut ketentuan Allah, kamu diselamatkan. Terserah kepada kebijaksanaan khulafaikum, pimpinan kamu. Khilafatakum, khilafatakum, khilafah kamu maknanya kepimpinan kamu. Kemudian dalam ayat 15, 16, 17, 18 ni masih lagi dikaitkan dengan ayat
7. Maknanya ayat 7 ni sampai setakat ni kita nampak sampai ayat 18. Kalaupun nak kira ayat 13-14 tu sebagai selingan, boleh, ataupun termasuk peringatan kepada ayat 7 sampai ayat 12, dan disambung pula sifat-sifat orang yang tidak mengharapkan jumpa Allah. Bila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tak nak dengar ayat Allah, mereka minta ditukarkan. Lalu Nabi diminta menjawab isu menukarkan ayat-ayat Allah. Hari ini berlaku dalam masyarakat kita, nak minta tukar hukum tu kepada hukum yang dah ada. Macam serupa je dengan ayat 15, 16, 17. Wallahu'alam, boleh bincang. Kalau badil tukar ayat dengan tukar hukum tu sama tak? Boleh buat kajian. Wallahu'alam, kita berhenti setakat ayat 18. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.